Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar? Harap semuanya sihat sejahtera. Okay, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. Kami redha ya Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Okey. Baiklah pelajar, sekarang kita berada dalam kelas di... Okey, kita akan teruskan untuk tajuk kita yang seterusnya dalam bermain dalam pendidikan awal kanak-kanak ni ya. Okey, untuk pembelajaran kali ini, hasil pembelajaran yang kita nak capai adalah yang pertama, kita nak menjelaskan definisi bermain sosial. Okey, kita dah masuk kepada jenis-jenis bermain dah. Dia ada bermain sosial, dia ada bermain kognitif dan sebagainya. Okey, tapi kali ini saya nak fokuskan tentang definisi bermain sosial. Lepas tu, kita akan menerangkan apa dia jenis-jenis bermain sosial ni. Dia ada 6 semuanya. Kemudian kita akan mengetahui tentang kepentingan bermain sosial. Kemudian yang terakhir adalah mengenal pasti pendekatan bermain sosial. Okey, apa itu bermain sosial? Okey, jadi kita tengok. Definisi. Main sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan atau berada dalam lingkungan kawasan permainan. Okey, maknanya dalam satu kawasan permainan bukan ada seorang kanak-kanak. Dia ada ramai kanak-kanak, 2 ataupun lebih. Okey, 2 ataupun lebih kanak-kanak bermain dalam satu kawasan. Okey, tak kiralah sama ada kanak-kanak tu dia bermain sendiri-sendiri ataupun dia bermain secara berpasukan. Okey. Jadi kata kunci dia kita ingat kat sini sosial. Sosial maksudnya dia bermain dalam satu kawasan sama ada main sendiri ataupun main berpasukan. Okey, permainan sosial ni, okey, dia bermain sendiri ataupun dalam kumpulan tapi dalam satu kawasan. Dia berlaku secara berperingkat dalam perkembangan kanak-kanak sesuai dengan peranannya sebagai persediaan untuk kanak-kanak mencapai kematangan dalam bermasyarakat dalam menghadapi alam dewasa. Okey. Oleh demikian, peranan sosial ni kita bahagikan ikut perkembangan kanak-kanak. Kita tengok satu-satu nah. Okey, ini adalah kategori bermain sosial mengikut Mildred Patton. Okey. Antara umur 2 hingga 5 tahun, kita boleh klasifikasikan permainan sosial kepada 6 kategori. Okey. Yang pertama, permainan unoccupied play, perlakuan tidak menentu, main pemerhati, main sendirian, main selari, main asosiatif dan main kooperatif. Okey, jadi kita tengok satu-satu apa yang dimaksudkan dengan jenis-jenis permainan ini. Okey, jadi kita tengok gambar ni. Depa ni dah ada dalam satu kawasan, ada dalam satu taska, dalam satu tempat mainan. Okey, ada yang jenis sendiri, okey, ada yang jenis perhati, ada yang jenis berkongsi main tapi tak main tapi tidak ada matlamat yang sama. Ada yang duduk sekali tapi dia buat kerja dia buat kerja dia. Okey, dan kooperatif dia bersama-sama main untuk mencapai satu matlamat. Okey, kita tengok main perlakuan tidak menentu. Okey, kanak-kanak ni dia tak main apa-apa alatan pun, tapi hanya berada dalam kawasan permainan. Okey, sebenarnya kadang-kadang dia tak peduli pun apa yang depa ni main. Okey, dia ada dalam lingkungan permainan tapi dia termenung ke, dia tengok luar ke ataupun dia pandang kosong sahaja kawan-kawan dia yang sedang bermain. Okey, ni yang cikgu bulatkan ni ya.
Okey, yang ini pula main pemerhati. Main pemerhati ni, okey, pelibatan kanak-kanak dalam permainan ini minima ataupun dia tak terlibat langsung. Dia suka tengok je kawan-kawan dia main. Kadang-kadang dia tengok sampai dia rasa macam syok je mainan yang kawan dia tengah main kan. Okey, kanak-kanak memerhati rakannya bermain dan berminat dengan permainan orang lain. Mungkin kelihatan pasif tapi mereka peka terhadap permainan tersebut. Okey. Biasanya yang jenis main pertama, main kedua ni pada usia kanak-kanak setahun, 2 tahun, pada awal usia lah. Okey, yang ini main sendirian. Kanak-kanak ni dia ada dalam kawasan permainan tapi dia main seorang-seorang dia. Dia tak hirau pun orang lain nak main apa. Dia hanya fokus pada mainan dia sahaja. Okey, sesuatu aktiviti fizikal atau psikologikal atau kedua-duanya dilaksanakan oleh seorang kanak-kanak secara sendirian tanpa peserta lain. Okey. Mengikut pattern, main diri sendiri dapat diperhatikan dalam kalangan kanak-kanak berumur 2 tahun. Contohnya, bermain sendiri bersama anak patung ataupun bongkah kayu. Kawan dia yang sebelah tu mungkin tengah main dengan kawan yang lain, susun-susun bongkah dan sebagainya. Tapi dia hanya dalam dunia dia sahaja. Okey, seterusnya yang ketiga adalah main selari. Aktiviti ni, 2 atau lebih kanak-kanak bermain sendirian secara berasingan dalam aktiviti main. Okey, main dan tempat yang sama dalam masa yang sama. Okey. Dia boleh menarik minat kanak-kanak untuk turut menyertai aktiviti kanak-kanak lain. Mula-mula dia pemain masing-masing saja. Okey, dia ambil barang dia, dia ambil barang dia, dia ambil barang dia. Kemudian, mungkin makin lama kanak-kanak tersebut akan cuba untuk berkongsi Lego tersebut. Okey, dia akan cuba berkongsi Lego tersebut untuk menjadikan satu Lego yang lebih menarik. Itu maksud dia. Menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti kanak-kanak lain. Membawa peluang meningkatkan interaksi dan komunikasi antara mereka yang terlibat dalam main selari. Okey. Contohnya macam dia tengah main pasir. Okey, yang ni dia main pasir sini, sini pun dia main. Lepas tu saat lagi tiba-tiba jom kita main sama-sama. Yang si A ni dia buat binaan dia, si B pun tambah binaan dia di sebelah si A. Macam itulah. Okey. Okey, selesai main selari. Kemudian main asosiatif. Okey, main asosiatif sejenis pola mainan di mana 2 atau sekumpulan kanak-kanak melibatkan diri dalam aktiviti main secara kumpulan menggunakan alatan yang sama. Okey, tengok. Dia main alatan yang sama. Okey. Okey, mereka dah mula melibatkan kerjasama dan komunikasi antara satu sama lain. Okey, dah mula berbual-bual, dah mula nak minta kat kawan dan sebagainya. Okey, pola main asosiatif dapat diperhatikan pada kalangan kanak-kanak yang berumur 3 hingga 4 tahun. Contohnya, 2 atau lebih kanak-kanak bermain dalam satu kumpulan, berkongsi mainan tapi tidak berniat menghasilkan kerja kumpulan. Okey, dia dah mula berkomunikasi dah mula minta kat kawan, kau ada lebih, nak bertukar-tukar dengan kawan dan sebagainya. Okey, ini main kooperatif. Okey, main kooperatif ni kanak-kanak dia dah pada usia yang lebih besar lah. Okey, pada usia 4 hingga 5 tahun. Dia dah boleh nak melibatkan diri dalam aktiviti permainan yang boleh mempunyai matlamat yang tertentu. Okey, masing-masing diberi peranan dan objek khusus dan mereka mematuhi peraturan. Okey, jadi dia dah boleh ikut peraturan. Sebab tu dia dah boleh main beramai-ramai. Okey, setiap pemain mempunyai tanggungjawab dan peranan masing-masing. Ia merupakan tahap permainan tertinggi dalam main sosial. Okey, memainkan peranan yang penting dalam perkembangan potensi kanak-kanak dari aspek fizikal, intelek, sosial, emosi secara keseluruhan. Okey, cuba tengok kat sini. Ramai-ramai angkat bongkah untuk menyusun bongkah. Okey, yang ni kita main bersama-sama. Maknanya dia tak ada main seorang-seorang. Aktiviti ni melibatkan satu permainan. Jadi kanak-kanak ni bermain bersama-sama. Okey, ini biasanya ini adalah peringkat yang terakhirlah dalam permainan sosial.
Okey, kita tengok kepentingan bermain sosial dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, yang pertama dapat melatih kanak-kanak bergaul dengan rakan yang lain. Nama sosial saja bergaul, pergaulan. Kita nak dia bergaul. Okey? Membina keyakinan diri untuk cuba bermain bersama rakan-rakan dalam kumpulan. Jadi masa ni kanak-kanak dia akan cuba berinteraksi. Okey, macam kita lah, kita sampai dewasa pun bila kita baru sampai ada kumpulan, okey, jadi cara kita nak masuk ke dalam kumpulan tersebut. Jadi dalam permainan sosial ni dapat melatih diri untuk cuba bermain bersama-sama dalam kumpulan. Apabila kanak-kanak bersosial, secara tak langsung dapat melatih diri kanak-kanak bagaimana menghormati orang lain, berkongsi, menerima pendapat dan memberi pendapat. Okey? Mungkin masa tu nak bina Lego sama-sama. Kita nak buat macam ni, kawan nak buat macam ni. Jadi kita belajar bertolak ansur ataupun kita belajar memberi pendapat dan menerima pendapat. Waktu bermain kanak-kanak akan lebih bermakna kerana ada pelbagaian cara bermain dan keseronokan berinteraksi ketika bermain. Okey, berbanding kita main seorang, tak bercakap. Okey, lepas tu kita lama-lama kita rasa jemu. Berbanding dengan kita bermain bersama rakan, kita ada pelbagai idea untuk diluahkan dan untuk kita ubah-ubah. Okey, ini adalah tajuk kita yang terakhir dalam permainan sosial. Bagaimana pendekatan bermain sosial dalam aktiviti rutin harian kanak-kanak. Okey, yang pertama kita jangan paksa kanak-kanak tu. Jangan paksa kanak-kanak untuk terus berkongsi mainan. Jangan paksa, pergi main dengan kawan. Jangan main sendiri, pergi duduk sana. Jangan. Kita mulakan dengan bermain secara ramai-ramai dalam satu kawasan tapi ikut suka kanak-kanak tu sendiri. Dia nak duduk dengan kawan ke, dia nak main mainan pergi kat tempat lain ke, dia nak tukar-tukar ke dan sebagainya. Kita biarkan kanak-kanak menentukan mainan mereka sendiri. Kemudian penjaga jangan masuk campur dalam situasi kanak-kanak kecuali keadaan menjadi semakin rumit. Maksud dia apa? Okey, biar kalau kanak-kanak tu macam nak berebut mainan dan sebagainya, kita jangan masuk campur. Okey, masa tu kanak-kanak tengah melatih diri sama ada untuk mempertahankan diri ataupun melatih diri untuk bertolak ansur dengan rakan. Kecuali kalau keadaan semakin rumit, dah mula bergaduh, dah mula memukul antara satu sama lain. Okey, kemudian yang seterusnya, bila bosan dengan permainan sendiri, dia akan mula untuk mencuba permainan rakannya yang dirasakan lebih menarik. Okey, jadi kanak-kanak kat situ automatik dia akan buat apa yang dia cuba nak ubahlah cita rasa dia pada waktu tersebut. Okey, tugas kita sebagai penjaga terus pantau bagaimana kanak-kanak cuba berundi dengan rakan, jangan masuk campur sehingga keadaan menjadi rumit. Okey, lama-kelamaan penjaga boleh mendidik kanak-kanak untuk bermain secara berpasukan dan membentuk satu matlamat yang sama. Okey, jadi bermain sosial ni sebenarnya penting dalam mendidik sifat sosial, sifat interaksi antara kanak-kanak untuk membantu kanak-kanak menghadapi alam dewasa. Okey, hasil pembelajaran kita dah sampai tadi. Sampai mengenal pasti pendekatan bermain sosial. Maknanya dah habislah untuk tajuk jenis bermain dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey? Okey. Ada sebarang persoalan, boleh tinggalkan komen awak dekat bawah, persoalan awak di bawah ataupun bila-bila masa saja boleh tanya saya. Okey? Kemudian boleh lengkapkan latihan untuk mengukuhkan pemahaman awak terhadap tajuk kita pada hari ini. Okey, sebelum kita tamatkan kelas, okey, saya minta maaf atas segala kekurangan. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu juga daripada Allah, tapi disandarkan kepada saya sebagai hamba yang lemah. Okey, kita tamatkan kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi di kelas akan datang.